selamat pagi. Nama saya Rozana binti Razman, nomor metrik 279682. Hari ini saya akan membentangkan tajuk assignment kami, iaitu konflik hubungan etnik yang berlaku di Malaysia. Oleh itu, saya mulakan dengan pengenalan etnik. Apakah maksud etnik? Dalam kerja kursus kami telah meletakkan maksud etnik ialah suatu kaum ataupun pelbagai bangsa. Maksudnya, kaum dan pelbagai bangsa. Sesuatu masyarakat yang tinggal di suatu kawasan tetapi mempunyai pelbagai bangsa dan kaum. Seterusnya, etnik ini juga boleh dikaitkan dengan kepercayaan. Hal ini dikatakan demikian kerana kepercayaan seseorang individu itu berbeza-beza. Oleh itu, kita dapat lihat perbezaan agama boleh menentukan hubungan ataupun boleh menentukan kumpulan etnik tersebut. Sebagai contoh, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan lain-lain. Kita dapat pastikan di situ agama Islam sudah tentu orang Melayu. Dan boleh juga kita katakan orang lain kerana Islam ini terbuka. Tidak semestinya Islam adalah orang Melayu. Tetapi kita boleh lihat perbezaan agama boleh menentukan, kita boleh dapat menentukan bahawa etnik itu ada. Etnik itu pelbagai. Maksudnya di sini kalau orang Cina sudah tentu agamanya adalah Buddha. Faktor berlakunya konflik etnik di Malaysia dari segi ekonomi dan juga dari segi sosial. Dari segi ekonomi, faktor-faktor yang telah menyebabkan berlakunya konflik etnik di Malaysia adalah disebabkan oleh adanya dominasi sektor ekonomi. Dominasi sektor ekonomi bermaksud perbezaan jurang yang amat luas dari segi ekonomi. Sebagai contoh, kaum Cina telah mendominasikan sektor perniagaan dari dahulu hingga kini. Sektor perniagaan telah didominasikan oleh kaum Cina. Faktor yang kedua adalah perbezaan jenis pekerjaan juga telah menyebabkan berlakunya konflik etnik di Malaysia. Perbezaan pekerjaan. Perbezaan pekerjaan ini adalah disebabkan oleh dasar British yang mengasingkan kaum melalui bidang pekerjaan yang tersendiri. Sebagai contoh, kaum Melayu bekerja dalam sektor pertanian dan juga nelayan, kaum Cina bekerja dalam sektor perniagaan dan juga perlombongan, dan kaum India bekerja dalam sektor buruh di estate. Dari segi faktor sosial pula, yang pertama adalah disebabkan oleh adanya pemisahan fizikal juga mendorong kepada berlakunya konflik etnik di Malaysia. Pemisahan fizikal ini berlaku disebabkan oleh konsep pecah perintah yang diamalkan oleh British di waktu zaman penjajahannya. British telah mengasingkan setiap kaum etnik yang ada di Malaysia tinggal di wilayah yang berasingan. Sebagai contoh, kaum Melayu ataupun bangsa Melayu tinggal di wilayah yang diduduki oleh kaum Melayu sahaja. Dan dari segi sosial juga adalah disebabkan oleh sistem pendidikan yang berasingan. Setiap daripada golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang berasingan yang menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri dalam pembelajaran dan juga pengajaran. Hal ini juga telah dimulai ataupun telah dibuat dasar tersebut juga daripada British. Sebagai contoh, sekolah kebangsaan Melayu diduduki oleh pelajar yang berbangsa Melayu dan menggunakan bahasa Melayu dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Manakala sekolah jenis Cina diduduki oleh kaum Cina yang menggunakan bahasa Mandarin dalam sistem pembelajaran dan pengajaran. Saya akan menerangkan faktor-faktor konflik etnik yang berlaku di Malaysia dari segi budaya dan politik. Budaya ditakdirkan sebagai cara hidup warisan tradisi sesebuah masyarakat yang menjadi norma dalam kehidupan seharian. Perbezaan budaya dan adat telah membentuk keunikan masyarakat dalam sesebuah kaum. Budaya merangkumi pelbagai aspek kehidupan seperti adat, agama, kesenian, tingkah laku dan nilai-nilai murni. Dari segi politik perlu diberi perhatian untuk memahami bentuk hubungan etnik yang berlaku di Malaysia. Politik dikaitkan dengan kuasa, pembentukan dan pelaksanaan dasar. Politik perkauman di Malaysia wujud kerana mempunyai parti-parti politik yang diwakili oleh pelbagai etnik dengan kepentingan yang tersendiri. Setiap kaum di Malaysia suka untuk menerima pemimpin dari kaum yang lain. Oleh itu, dari segi politik akan mewujudkan penindasan dalam kalangan masyarakat berbidang kaum. Antara kesan konflik etnik yang berlaku terhadap individu ialah yang pertama, isu perkauman antara satu sama lain. Terdapat sekumpulan ataupun golongan masyarakat tidak memahami antara satu sama lain dan tidak mempunyai sifat prihatin. Ini diperkatakan kerana akan memberi kesan yang buruk
terhadap individu dan berpotensi tinggi akan berlakunya pergaduhan. Yang kedua adalah penularan fahaman yang berbeza. Kumpulan etnik digunakan untuk merujuk kepada kumpulan yang berbeza dari segi agama, adat istiadat, budaya, kepercayaan dan sebagainya. Ini akan timbulnya prasangka antara satu sama lain. Perasaan ini juga akan digunakan oleh golongan majoriti untuk menindas golongan minoriti. Yang ketiga adalah mudah dipengaruhi dengan bahasa asing. Terdapat segelintir masyarakat di Malaysia sangat mudah dipengaruhi dengan bahasa asing, sedangkan bahasa ibundanya sendiri tidak dapat diterokai dan dikuasai dengan jelas. Contohnya, anak muda pada masa kini terlalu banyak terpengaruh dengan bahasa Korea, Jepun, Inggeris dan sebagainya hanya untuk mengikut trend semata-mata. Yang keempat adalah perbezaan pekerjaan dan tempat tinggal. Ramai rakyat yang memahami bahawa bekerja di luar negara ini adalah sesuatu yang merugikan. Walhal, hasil daripada bekerja di sana, mata wangnya adalah sangat tinggi dan ini memberikan satu manfaat kepada ekonomi negara Malaysia. Antara kesan konflik etnik kepada masyarakat adalah wujudnya permusuhan antara kaum. Hal ini dikatakan sedemikian kerana apabila berlakunya sesuatu konflik, maka timbullah rasa tidak puas hati dan salah faham antara satu sama lain. Oleh hal yang demikian, masyarakat yang berbilang kaum tidak lagi menjalinkan hubungan yang baik sama ada dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Contohnya, pada peristiwa 13 Mei 1969, berlakunya permusuhan daripada tindakan provokasi penyokong pembangkang yang diketuai oleh kaum Cina apabila mereka meraihkan kejayaan mereka dalam pilihan raya umum. Maka timbullah rasa tidak puas hati oleh pihak lain. Oleh itu, masyarakat tidak lagi hidup dalam keadaan bersatu padu dan harmoni. Terusnya, kesan konflik etnik kepada masyarakat adalah keadaan ekonomi masyarakat menjadi mundur. Apabila berlakunya sesuatu konflik, maka hubungan yang baik dalam bidang ekonomi antara masyarakat yang berbilang kaum akan turut terjejas. Hal ini dikatakan sedemikian kerana mereka akan lebih mementingkan kaumnya sendiri dahulu berbanding kaum yang lain. Mereka sudah tidak mempercayai kaum yang lain dan tidak yakin dengan kaum yang lain. Contohnya, majikan kaum Cina hanya membuka peluang pekerjaan kepada kaum Cina saja, manakala kaum Melayu dan India tidak dibenarkan bekerja. Oleh itu, pendapatan masyarakat Melayu dan India akan terjejas. Perpaduan juga sukar untuk dicapai kerana tiada kerjasama antara masyarakat yang berbilang kaum dalam bidang ekonomi untuk memajukan negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan konflik etnik terhadap negara. Yang pertama, modernisasi politik. Modernisasi politik dapat dilihat kepada pengarmalan sistem demokrasi berparlimen. Yang kedua, pilihan raya. Dan yang ketiga, penglibatan tiga kaum terbesar dalam politik Malaysia. Sebelum mencapai kemerdekaan, setiap kaum di Tanah Melayu mengamalkan sistem politik tersendiri dan berpaksikan kepada kepentingan kaum masing-masing. Pengenalan sistem demokrasi dan pilihan raya berjaya melibatkan semua kaum dalam politik Malaysia secara aman walaupun ada sedikit kekacauan. Yang kedua, modernisasi sosial. Modernisasi sosial ialah pembaharuan dari aspek pendidikan, tempat tinggal, hubungan dan sebagainya. Setiap kaum mementingkan kaum mereka masing-masing dan tidak bekerjasama antara satu sama lain. Setiap kaum dipisahkan mengikut tempat tinggal, iaitu orang Melayu tinggal di kampung dan pinggir bandar, orang Cina di kawasan bandar dan orang India di kawasan ladang. Dasar pendidikan mereka juga berbeza, iaitu setiap kaum mendapatkan pendidikan mengikut kaum mereka masing-masing. Yang ketiga, modernisasi ekonomi. Ekonomi yang tidak teratur akan menjejaskan negara dan bangsa Malaysia. Modernisasi ekonomi bermula apabila adanya hubungan perdagangan, pertukaran mata wang, modal dan buruh secara intensif. Ekonomi dijalankan mengikut kaum masing-masing, iaitu orang Melayu terlibat dalam sektor pertanian, orang Cina dalam bidang perniagaan dan orang India dalam sektor perdagangan. Kesimpulannya, pelbagai konflik akan berlaku terhadap pembinaan negara bangsa kerana masyarakat pelbagai kaum gagal menguruskan setiap kepelbagaian yang terdapat di Malaysia. Semua kaum seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya harus bekerjasama antara satu sama lain untuk menjayakan pelbagai perkara. Masyarakat di Sabah dan Sarawak juga perlu merapatkan hubungan untuk menjamin keharmonian negara.